Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Dalam video ini, kita nak belajar subtopik 1.3 iaitu sel kimia. Kita nak belajar standard pembelajaran 1.3.1 tindak balas redox dalam sel kimia. Okey, apa itu sel kimia? Sel kimia ialah sel yang akan menghasilkan tenaga elektrik apabila berlaku tindak balas kimia di dalamnya. Ya, jadi sel kimia ni dia akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Ya, maksudnya sel kimia dia akan menggunakan tenaga kimia untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, berikut adalah contoh-contoh bagi sel kimia. Kita ada sel kering, ini adalah bateri yang biasa kita gunakan. Kemudian kita ada sel alkali, ya. Kita ada sel nikel kadmium. Ini adalah bateri kamera ataupun bateri telefon, ya. Kita ada akumulator asid plumbum iaitu bateri kereta. Kemudian kita ada sel kimia ringkas dan juga sel Daniell. Jadi dalam video ini kita nak belajar apa itu sel kimia ringkas dan juga sel Daniell, ya. Baik, ini adalah gambar rajah bagi sel kimia ringkas, ya. Manakala ini adalah gambar rajah bagi sel Daniell, di mana sel Daniell ni dia ada dua jenis. Yang pertama, sel Daniell menggunakan titian garam. Okay, jadi ini adalah titian garam, ya, titian garam. Yang kedua adalah sel Daniell menggunakan pasu berliang. Jadi ini adalah pasu berliang. Okay, apa fungsi titian garam ni? Okay, fungsi dia adalah untuk membenarkan pergerakan ion-ion yang ada di dalam bika ini. Maksudnya ion yang ada di sini dia akan bergerak masuk ke dalam larutan ini, manakala ion yang ada di sini dia akan bergerak masuk ke dalam larutan ini. Dan itu menyebabkan lita ini menjadi lengkap. Begitu juga pasu berliang, ya. Kalau perhatikan dia ada liang-liang ni, ya. Jadi ion-ion dia akan bebas bergerak masuk ke dalam di antara dua larutan ini, ya. Okey. Jadi kita nak lihat dahulu sel kimia ringkas, ya. Jadi ini adalah gambar rajah bagi sel kimia ringkas. Apakah yang dimaksudkan dengan sel kimia ringkas, ya? Okey, sel kimia ringkas dia terdiri daripada dua kepingan logam yang berlainan jenis yang dicelup ke dalam elektrolit dan disambungkan dengan wayar penyambung. Okey. Sel kimia, ya, dia logam yang kita gunakan mesti berlainan jenis. Ya, dia tak boleh sama. Contohnya kita gunakan logam magnesium, yang ini kita gunakan logam kuprum, ya. Dia tak boleh sama, dia mesti berlainan jenis. Okey. Kemudian logam ini dikenali sebagai elektrod. Okey, kemudian elektrod ini dia akan direndam ke dalam elektrolit. Contoh elektrolit yang digunakan adalah larutan kuprum 2 klorida. Okey. Kemudian kepingan logam ini ataupun elektrod ini kita akan sambungkan dengan wayar penyambung dan juga voltmeter. Okey, ini adalah contoh bagi sel kimia ringkas. Okey, sel kimia ringkas juga dikenali sebagai sel voltan ataupun sel galvani. Kenapa dikenali sebagai sel voltan? Sebab dia akan menghasilkan voltan nanti. Dia akan menghasilkan arus elektrik nanti. Okey, dan kita tahu, awak kena tahu sel kimia ni dia akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik, ya. Dia akan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Okey. Apabila kita sambungkan elektron ini, kita sambungkan radar sini, ya, tindak balas redox dia akan berlaku di sini, ya. Tindak balas redox yang akan berlaku dalam sel menyebabkan pengaliran elektron. Okey, apabila tindak balas redox berlaku, iaitu tindak balas pengoksidaan dan juga penurunan, elektron dia akan mengalir, dia akan mengalir melalui wayar ini dan seterusnya dia akan menghasilkan tenaga elektrik, ya.
Okey, beza keupayaan yang dikesan pada voltmeter akan menunjukkan arus elektrik terhasil. Okey, jadi fungsi voltmeter ni dia akan dia akan mengesan beza keupayaan yang terhasil antara dua elektrod ini. Itu menunjukkan adanya arus elektrik. Okey, faham Okey. Jadi kita nak lihat tindak balas redoks yang berlaku dalam sel kimia ringkas ini. Okey. Sel kimia ringkas ini dia terdiri daripada logam magnesium dan juga logam kuprum yang dicelupkan ke dalam suatu larutan elektrolit iaitu larutan natrium klorida, kemudian disambungkan dengan wayar penyambung dan juga voltmeter. Jadi kita nak lihat apakah tindak balas redoks yang berlaku dalam sel kimia ini Okey, jadi langkah pertama kita kena kenal pasti terminal positif dan juga terminal negatif Langkah pertama yang perlu awak buat adalah awak kena kenal pasti terminal mana, elektron mana yang akan menjadi terminal positif dan juga terminal negatif. Okey. Untuk kita tentukan elektron mana yang akan jadi terminal positif dan juga terminal negatif ialah berdasarkan nilai E0 berdasarkan nilai E0 yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi kita kena rujuklah siri keupayaan elektrod piawai antara dua logam ini magnesium dan juga kuprum. Kita lihat ini adalah nilai E0 bagi magnesium, manakala ini adalah nilai E0 bagi logam kuprum. Okey, apa yang perlu awak ingat adalah E0 yang lebih negatif dia akan jadi terminal negatif, iaitu dia akan melepaskan elektron. Okey. Manakala E0 yang lebih positif dia akan jadi terminal positif, iaitu dia akan menerima elektron. Okey, awak ingat itu Jadi yang akan melepaskan elektron adalah logam. Awak kena ingat tu Yang akan melepaskan elektron adalah logam. Antara dua logam ini, magnesium dan juga kuprum Siapa yang akan melepaskan elektron adalah logam yang E0-nya lebih negatif tadi. Logam yang E0-nya lebih negatif dia akan melepaskan elektron. Jadi dalam kes ini magnesium yang akan melepaskan elektron. Sebab apa? Sebab nilai E0 bagi magnesium adalah lebih negatif, lebih rendah. Jadi magnesium yang akan melepaskan elektron. Okey. Oleh kerana magnesium yang akan melepaskan elektron, jadi magnesium dia akan menjadi terminal negatif. Magnesium akan jadi terminal negatif dan terminal negatif ini dikenali sebagai anode. Okey. Untuk sel kimia, terminal negatif dikenali sebagai anode. Okey. Kemudian kalau ada terminal negatif, tentulah ada terminal positif. Jadi elektrod kuprum dia akan jadi terminal positif. Dia tak boleh sama, negatif tak boleh sama satu negatif, satu positif. Okey, kemudian elektron yang dilepaskan oleh magnesium dia akan mengalir melalui wayar, dia akan pergi ke elektrod kuprum. Elektrod dia akan mengalir daripada anode daripada logam magnesium dia akan sampai ke elektrod kuprum, di mana terminal positif sel kimia dikenali sebagai kathod. Terminal positif dikenali sebagai kathod. Awak kena ingat sebab dalam sel elektrolisis yang kita akan pelajari nanti dia jadi terbalik. Maksudnya dalam sel elektrolisis anode tu adalah terminal positif, manakala kathod adalah terminal negatif. Dalam sel kimia anode tu terminal negatif, kathod tu terminal positif. Dia terbalik. Tapi yang sama adalah dalam sel kimia dan juga sel elektrolisis, elektron dia sentiasa mengalir daripada anode ke kathod. Awak ingat tu, elektron dia sentiasa mengalir daripada anode ke kathod. Baik. Jadi apa yang berlaku di sini, tadi magnesium yang akan melepaskan elektron kan. Jadi persamaan setengah dia ini dikenali sebagai persamaan setengah.
logam magnesium dia akan melepaskan elektron untuk menghasilkan ion magnesium. Ya, ini adalah persamaan yang berlaku di sini. Di mana elektron yang dilepaskan oleh logam magnesium ni dia akan berkumpul pada kepingan magnesium ini. Okey, sebab itulah dia jadi terminal negatif sebab banyak elektron. Jadi elektron ni dia akan mengalir daripada anode, dia akan pergi ke kathod melalui wayar. Elektron dia akan bergerak ataupun mengalir melalui wayar. Elektron dia tak akan mengalir di dalam larutan elektrolit. Jadi elektron yang sampai di kathod, apabila dia masuk saja ke dalam larutan, elektron ini akan diambil oleh ion yang ada di dalam larutan. Bukannya kuprum, bukannya logam. Ulang balik. Kalau di sini yang melepaskan elektron adalah logam ini, iaitu magnesium. Tetapi apabila dia sampai di kathod, yang akan terima elektron adalah ion-ion yang ada di dalam larutan ini, bukannya logam kuprum. Kena ingat di situ. Jadi langkah kedua, kita kena kenal pastilah apakah ion-ion yang ada di dalam larutan ini. Kenal pasti ion-ion yang ada di dalam elektrolit ini. Jadi awak lihat larutan yang kita gunakan adalah larutan natrium klorida. Jadi dalam natrium klorida kita ada ion natrium dan juga ion klorida, dan oleh kerana dia larutan bermaksud dia larut dalam air, jadi dia adalah air kan. Jadi ion yang ada di dalam air adalah ion hidrogen dan juga ion hidroksida. Jadi ada 4 jenis ion yang ada di dalam larutan ini. Ion-ion itu dia bebas bergerak di dalam larutan ini. Kemudian kita kena kenal pasti setiap ion ni dia akan pergi ke arah mana. Maksudnya dia akan pergi ke anode ke ataupun dia akan pergi ke kathod. Jadi semua cation dia akan berkumpul di sekeliling kathod. Cation ni adalah ion yang bercas positif. Maksudnya ion hidrogen dan juga ion natrium dia akan berkumpul di sekeliling kathod. Awak ingat cation dia akan berkumpul di sekeliling kathod. Termasuklah ion magnesium. Mana datang ion magnesium ni? Ion magnesium daripada sini tadi kan. Tadi logam magnesium ni dia akan melepaskan elektron untuk menjadi ion magnesium. Jadi ion magnesium ni dia akan masuk ke dalam larutan dan seterusnya dia akan berkumpul di sekeliling kathod. Sebab ion magnesium tu bercas positif kan, dia adalah cation. Kemudian anion, anion iaitu ion klorida dan juga ion hidroksida, dia akan berkumpul di sekeliling anode. Anion tu adalah ion yang bercas negatif. Dia akan berkumpul di sekeliling anode. Jadi awak ingat, cation dia akan berkumpul di sekeliling kathod, manakala anion dia akan berkumpul di sekeliling anode. Jadi tadi elektron yang sampai di kathod dia akan diambil oleh ion yang ada di sekeliling kathod. Kita ada 3 jenis ion. Jadi macam mana kita nak tahu ion mana yang akan terima elektron ini? Kita kena rujuk ini. Di kathod, cation dalam larutan yang nilai inodnya lebih positif akan terima elektron. Antara 3 cation ni yang akan terima elektron adalah ion yang nilai inodnya lebih positif, yang lebih tinggi, yang akan terima elektron. Jadi macam mana kita nak tahu? Kenalah rujuk siri keupayaan elektrod piawai bagi ketiga-tiga ion ini kan. Yang pertama kita ada ion natrium, yang kedua ion magnesium, yang ketiga kita ada ion hidrogen. Jadi didapati nilai inod bagi ion hidrogen dia lebih positif. Dia lebih tinggi berbanding nilai inod bagi ion yang lain ni. Jadi yang akan terima elektron di sini adalah ion hidrogen. Ion hidrogen dia akan terima elektron untuk menjadi gas hidrogen. Itu yang berlaku di kathod.
Jadi ya, ini dinamakan sebagai setengah persamaan penurunan. Kenapa? Sebab dia menerima elektron kan. Jadi tindak balas penurunan berlaku di sini. Jadi kita katakan ini adalah setengah persamaan penurunan. Manakala di sini ini adalah setengah persamaan pengoksidaan sebab magnesium dia melepaskan elektron. Okey, melepaskan elektron tu maksudnya tindak balas pengoksidaan. Okey. Langkah keempat, apabila kita dah dapat persamaan setengah, kita boleh tulis persamaan ion. Okey, macam mana kita nak tulis persamaan ion? Caranya adalah kita kena samakan bilangan elektron untuk kedua-dua persamaan. Jadi sekarang elektron di sini ada 2, elektron di sini ada 2, maksudnya dah sama. Okey, bila elektron dah sama, barulah kita boleh tulis persamaan ion. Caranya adalah bahan di sebelah kiri, unsur di sebelah kiri ataupun ion di sebelah kiri, kita tulislah di sebelah kiri. Kemudian kita buat anak panah, dan ion ataupun bahan di sebelah kanan, kita tulislah di sebelah kanan. Inilah nama dia persamaan ion. Kalau bilangan elektron dia tak sama, kita kena samakan dulu. Kita darablah. Awak biasa buat tu kan. Okey. Jadi inilah tindak balas redox yang berlaku di dalam sel kimia. Awak kena ingat. Kemudian, kita nak lihat apakah pemerhatian yang berlaku. Okey, dalam sel kimia, awak kena ingat ya, anode tu terminal negatif, kathod tu terminal positif. Kenapa? Sebab awak kena ingat ya, sebab dalam sel elektrolisis dia akan jadi terbalik nanti. Jadi awak kena hati-hati ya. Di mana elektron dia akan sentiasa mengalir daripada anode ke kathod. Elektron dia akan sentiasa mengalir daripada anode ke kathod. Elektron dia tak boleh mengalir daripada kathod ke anode, tak boleh. Elektron dia akan mengalir daripada anode ke kathod melalui wayar, bukannya melalui larutan elektrolit ini. Okey, anode tu adalah terminal negatif, kathod tu adalah terminal positif. Jadi elektron dia sentiasa mengalir daripada anode ke kathod. Oleh kerana adanya aliran elektron, ini menyebabkan adanya arus elektrik, di mana arah aliran arus elektrik dia bertentangan dengan arah aliran elektron, iaitu arus elektrik dia akan mengalir daripada kathod ke anode. Dia terbalik. Arus elektrik dia akan mengalir daripada kathod ke anode, dia terbalik. Okey, faham Okey, kita lihat pemerhatian. Okey, apabila kita sambungkan radas ini dengan wayar dan juga voltmeter, apa yang dapat kita perhatikan adalah jarum voltmeter dia akan terpesong. Okey, kenapa jarum voltmeter terpesong? Sebabnya arus elektrik telah terhasil. Adanya arus elektrik itu adalah inference. Kenapa jarum voltmeter terpesong? Okey, sebabnya ialah beza keupayaan antara dua elektrod menyebabkan pergerakan elektron yang menghasilkan arus elektrik. Okey, logam yang kita gunakan ni berlainan jenis kan. Satu magnesium, satu kuprum. Oleh kerana logam ini berlainan jenis, bermaksud nilai E0 bagi magnesium dan juga nilai E0 bagi kuprum pun berbezalah kan. Oleh kerana nilai E0 dia berbeza, bermaksud adanya beza keupayaan antara dua elektrod. Oleh kerana adanya beza keupayaan antara dua elektrod, ini menyebabkan elektron dia boleh mengalir. Elektron boleh mengalir sebabnya adanya beza keupayaan antara elektrod. Okay, apabila elektron mengalir, bermaksud arus elektrik pun terhasil. Okay, faham Okay, pemerhatian berikutnya, kita lihat apa yang berlaku di anode, apa yang akan berlaku di kepingan magnesium. Awak lihat persamaan setengah. Magnesium dia akan menjadi ion magnesium. Magnesium tu adalah atom, iaitu pepejal. Dia akan menjadi ion. Atom menjadi ion, pepejal menjadi bukan pepejal. Jadi asal dia pepejal, dia jadi bukan pepejal. Bermaksud lama kelamaan nanti elektrod magnesium ni dia akan menipis. Dia akan menipis, dia akan melarut ke dalam larutan. Itu maksudnya. Okey. Apa yang berlaku di sini adalah elektrod magnesium dia akan menipis
Kenapa dia menipis? Okey, inference-nya adalah magnesium terlarut membentuk ion magnesium. Ya, awak lihat persamaan magnesium terlarut membentuk ion magnesium. Ataupun kita boleh katakan magnesium telah dioksidakan. Okey, itu sebabnya. Okey, di sini pula apa yang kita dapat perhatikan? Okey, dia akan menghasilkan gas hidrogen, ya. Dia akan menghasilkan gas hidrogen di sini, di kathod, ya. Jadi nanti apabila eksperimen, ya, kita akan dapat perhatikan gelembung gas tanpa warna dia akan terbebas di sekeliling kathod, di mana gelembung gas itu adalah gas hidrogen, ya. Inference-nya adalah gas hidrogen telah terhasil. Okey, faham, ya? Jadi saya nak awak cuba buat tindak balas redoks yang berlaku dalam sel kimia ringkas ini yang menggunakan logam zinc dan juga logam kuprum yang dicelup ke dalam larutan kuprum 2 sulfat. Saya nak awak cuba buat macam yang saya buat tadi, dalam buku latihan. Okey. Kemudian sila buat latihan di dalam buku kerja muka surat 28 dan 29. Okey, saya harap awak faham. Sekian, terima kasih.